tidak asing lagi lah. Biasa kita dengar di arus-arus perdana, di laman-laman sosial, terutama dalam medan politik. Tapi pada malam ini kita nak kupas tajuk ini dari sudut ilmiah, dari pandangan Islam itu sendiri. Jadi untuk memudahkan majlis, sebagai mukadimah, ingin saya menjemput Ustaz Salman untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang kepentingan bangsa dalam kehidupan manusia. InsyaAllah dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat pengurusi majlis, rakan panel, Ustaz Abdullah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bangsa secara asasnya, kalau kita tanya apa kepentingan bangsa, manusia ini hidup sebagai makhluk yang dia perlu tempat berpaut. Jadi manusia dia tak boleh hidup bersendirian. Dia perlu kepada satu benda yang besar supaya dia berpaut kepada benda itu, pada dahan ataupun pada pokok, tapi dia perlu berpaut pada sesuatu. Kalau kita tengok budak-budak kecil kan, budak darjah 1 di sekolah, kalau budak-budak kecil sama-sama mereka bersembang, siapa orang paling hebat? Budak ni akan kata bapak dia paling hebat, bapak dia boleh buat tu, bapak dia boleh buat ni, bapak dia paling kuat. Budak seorang lagi, siapa orang paling hebat? Dia akan kata bapak dia yang paling hebat. Sebab apa? Walaupun kadang-kadang kita tengok kita gelak budak-budak, tapi itulah sebenarnya naluri manusia. Manusia perlu kepada tempat berpaut. Cumanya apabila budak-budak kecil, dia mungkin berpaut pada ranting kecil, sebab wira yang dia kenal hanya bapa dia. Tapi manusia dalam konteks yang besar, dalam masyarakat, dia perlu kepada satu entiti yang lebih besar supaya dia boleh ikat diri dia di situ. Dan tak semestinya bangsa. Bangsa, kalau sesuatu bangsa itu kuat, maka masyarakat akan berpaut pada dia. Kalau kita tanya orang Cina sebagai contoh, orang Cina yang bangsa dia kuat, bertahan lama, dia ni siapa? Dia akan kata dia orang Cina. Tapi kalau bangsa yang lemah, bangsa yang mungkin tak ada apa yang boleh dia banggakan, mungkin dia pun tak nak mengaku itu bangsa dia. Dia tak nak berpaut di situ. Kadang-kadang kalau tuan-tuan perasan di sini, orang-orang Afrika sebagai contoh, orang Afrika yang dapat kerakyatan Kanada, kalau kita tanya dia siapa, dia takkan kata dia orang Somalia, dia takkan kata dia orang Nigeria, dia takkan sebut bangsa dia, sebab dia tidak berbangga dengan itu. Dia akan sebut, aku orang Kanada, aku pegang pasport Kanada, sebab sumber kemuliaan dia ada di situ. Jadi itulah manusia sebenarnya. Di Malaysia kadang-kadang kan, kalau dalam konteks Malaysia, sebahagian daripada keluarga Ahlul Bait, contoh Ahlul Bait Nabi, kita tak tahulah keluarga Ahlul Bait betul ke tak betul. Tapi kalau kita tanya dia, asal usul dia apa? Melayu ke? Dia akan kata tak, dia bukan Melayu, dia Ahlul Bait. Arab ke? Tak, Arab pun bukan Ahlul Bait. Sebab dia berbangga di situ. Jadi bangsa juga fungsi dia sama. Bangsa menjadi tempat untuk orang mengikat diri mereka. Hatta kadang-kadang dalam satu komuniti yang kecil, sebagai contoh, bangsa yang sama, kadang-kadang bangsa yang sama, orang perlu kepada benda lain untuk menjadi sumber kemuliaan. Jadi itulah manusia. Dan apabila manusia mengikat diri dia dengan bangsa, apa akan jadi? Akan berlakulah unsuriyah. Akan berlakulah dia ini terpulang, ataupun dia ini milik bangsa tertentu. Dia ini akan mempertahankan bangsa tertentu. Dan pada pandangan manusia, bangsa dialah bangsa yang paling hebat. Itu naluri semula jadi manusia. Itulah yang paling hebat. Siapa sahaja kita tanya, makanan mana paling sedap sekali? Dia akan kata makanan yang mak dia masak. Walaupun kadang-kadang mak dia masak tak sedap, tapi dia akan kata mak dia masak sedap, sebab dia belong terhadap institusi itu. Jadi itulah fungsi bangsa dalam hidup manusia. Dan ada bangsa yang mereka sampai ke tahap kemuliaan itu hanya milik mereka.
Mereka menganggap bahawa menjadi bangsa tertentu itulah sumber kemuliaan dan orang lain di bawah mereka. Jadi inilah sifat Yahudi sebagai contoh. Allah sebut di dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhalladzina hadu, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang beragama Yahudi, in za'imtum annakum awliya'ullah min dunin nas. Wahai orang Yahudi, kalau kamu mendakwa bahawa kamu ini adalah wali Allah di kalangan semua manusia, fatamannawul maut in kuntum shadiqin, maka mintalah supaya kamu mati, berharaplah supaya kamu mati kalau kamu berada di jalan yang benar. Sebab pada pandangan Yahudi, bangsa dia yang paling hebat. Orang lain dicipta untuk berbakti pada dia, hidup untuk dia, bekerja untuk dia. Macam tu juga bangsa Eropah. Dulu zaman ketika Eropah mentakluk dunia, menjajah dunia, pada mereka bangsa yang paling kuat. Mereka pisahkan manusia ikut warna kulit, white and color. Orang lain semua color, macam-macam color, dia white. Jadi dia yang akan kawal dan kontrol semua benda. Sebab dia merasakan bahawa bangsa dia lah yang paling kuat. Itu kepentingan bangsa dalam hidup manusia. Cumanya apabila Islam datang, Islam meletakkan kedudukan bangsa ni sama. Allah sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku ciptakan kamu di kalangan lelaki dan perempuan. Aku jadikan kamu ini berbangsa-bangsa dan berpuak-puak untuk kamu saling mengenali. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Jadi ini yang Islam tekankan. Apa sahaja bangsa kamu, nilainya di sisi Allah adalah sama. Walaupun pada kamu dia berbeza. Pada kamu, bangsa kamu lebih hebat, tapi di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan satu benda penting, bila kita sebut di permulaan tadi, kepentingan bangsa adalah manusia berpaut pada bangsa itu. Apabila Islam datang, Islam mengubah konsep ini. Betul Islam mengiktiraf wujudnya bangsa, betul bangsa itu dikekalkan, tetapi sumber kemuliaan, tempat berpaut apabila Islam datang bukan lagi bangsa tetapi agama. Itulah yang perubahan yang dibawa oleh Islam. Kita berpaut pada agama. Betul kita terpulang kepada bangsa masing-masing, betul kita mempertahankan bangsa masing-masing, itu tidak diubah, tetapi sumber kemuliaan adalah agama, dan ini tidak boleh diubah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang cukup penting, ayat yang menguji sejauh mana kita beriman ataupun tidak, kita percaya kepada Allah ataupun tidak. Allah sebut, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Ayat ini betul-betul penting. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, in kana aba'ukum, kalau bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, kalau anak-anak kamu, wa ikhwanukum, kalau saudara-saudara kamu, wa azwajukum, kalau istri-istri kamu, wa ashiratukum, kalau kaum kerabat kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, kalau harta benda yang kamu cari, wa tijaratun takhshawna kasadaha, kalau perniagaan yang kamu takut kamu bankrupt, wa masakin tardawnaha, kalaulah tempat tinggal yang kamu suka. Semua benda ni kamu suka tak apa, tapi akhirnya Allah sebut ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, kamu cintai lebih daripada Allah, lebih daripada Rasul, lebih daripada jihad di jalan Allah. Maka Allah kata fatarabbasu, tunggulah kamu, nantikan kamu, teruskan hidup kamu, berjaga-jagalah kamu hatta ya'tiyallahu bi amrih,
sehingga datang perutusan Allah di kalangan. Jadi ringkasnya, kalau kita nak sebut, bangsa ni penting dalam hidup manusia. Pentingnya apa? Dia tempat manusia berbaur. Tetapi lebih daripada itu, fungsi tempat utama untuk kita berbaur itu telah diambil alih untuk oleh agama. Dalam pada kita mengekalkan bangsa, tapi kepentingan yang paling kuat, yang dahulunya kepentingan ini dinikmati oleh bangsa. Sebelum ada datangnya Islam, bangsa menikmati kepentingan ini. Orang India, kebanggaan dia India, tamadun dia. Orang Cina, kebanggaan dia tamadun dia. Orang Arab, itu keutamaan dia. Tetapi apabila Islam datang, apabila orang memeluk Islam, benda yang paling utama dalam hidup dia itu beralih. Bukan lagi bangsa dia, bukan lagi keturunan dia, bukan lagi kehebatan dia, tapi kemuliaan yang paling besar adalah dengan agama ini. Saya ingat setakat itu dulu. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih Ustaz. Kita dah tanya sedikit banyak tentang kepentingan bangsa dalam manusia, tempat berbaur manusia itu, dan secara nalurinya manusia ini sayang dengan bangsa. Itu nalurinya tak dapat dielakkan. Jadi saya nak beramil kepada Ustaz Abdullah. Ustaz, kita rata-rata kita semua tahu yang Islam ni kita letakkan tempat yang paling atas sekali. Dan Islam pada masa yang sama adalah bersifat universal, orientasi sempadan negara, bangsa, etnik dan keturunan, warna kulit dan sebagainya. Jadi kita nak tanya Ustaz, kerana itu bagaimanakah kedudukan bangsa dalam Islam? Itu Ustaz uraikan dalam penjelasan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Encik Majlis, sahabat panel saya. Dan insyaAllah pada malam ini satu tajuk yang agak berat, dan nilai definisi bangsa dalam agama amat menyentuh isu yang sangat sensitif. Sebelum saya start mengulas soalan saudara kongsi tadi, saya nak bacakan satu sajak yang amat mencuit hati ya. Melayu itu orang yang bijaksana, nakalnya bersulam jenaka, budi bahasanya tidak terkira, kurang ajarnya tetap santun. Jika menipu pun masih bersopan, bila mengampu bijak beralas tangan. Melayu itu berani jika bersalah, kecut takut kerana benar, janji simpan di perut, selalu ucap di mulut. Biar mati adat, jangan mati anak dalam sejarah. Melayu itu pengembara lautan, melurungkan jalur sejarah zaman, begitu luas daerah sempadan, saya yakini segala kehilangan. Melayu itu kaya falsafahnya, kias kata bidal pusaka, akar budi bersulamkan daya gedung akal laut bicara, dan seterusnya. Saya bebas satu saja soalan awam tajuk Melayu, dan kita semua mampu tersenyum kerana kita tahu perangai Melayu itu macam mana. Sebab kita boleh kata semua Melayu kecuali Syed Faisal dia Arab. Kalau bagaimanapun dia adalah Arab yang telah dimelayukan. Jadi kita kembali kepada pandangan Islam, pandangan Islam terhadap bangsa. Yang pertama sekali, apabila kita sebut berkenaan dengan Islam, selalunya kita sentuh dari segi takrifan. Takrifan adalah bermaksud linguistik meaning, maksud dari segi bahasa. Maksud bahasa bermula daripada asbin. Asbin itu asal dari perkataan asabiyah, yang mana ianya merujuk kepada satu istilah dinamakan orang Perancis panggil esprit de corps, penyokong keakraban, parti, kesedaran kabilah, hubungan darah, kemasyarakatan, dan akhir sekali adalah solidariti sosial. Itu maksud dari segi bahasa. Asabiyah itu bermaksud kelompok ataupun satu kaum, jemaah dan sebagainya. Itu maksud asabiyah. Dari segi istilah ini adalah satu kata yang diberikan oleh ilmuwan, baik sama ada Islam yang memberikannya ataupun ulama-ulama ataupun ilmuwan-ilmuwannya. Istilah asabiyah yang mana di dalam lisanul Arab, dalam bahasa Arab,
Disebutkan sebagai al-asabiyah ini adalah memanggil saudaranya untuk membantu kerabatnya dalam perjuangan mereka, sama ada baik perkara menzalimi ataupun dizalimi. So asabiyah ini adalah membantu ahli kerabat, tak kira benar ataupun salah. Itu maksud asabiyah dari segi istilah lisan Arab. Dalam kitab lisan Arab mengistilahkan bahawa asabiyah adalah satu perkara membantu saudara kita sama ada benar ataupun salah. Dan kemudian kita ada ma'na al-urfi. Ma'na al-urfi ini adalah customary meaning. Satu perkataan yang kita biasa gunakan. Boleh saya kata bagi satu contoh lah. Kalau bahasa Inggeris lebih senang. Kita ada satu perkataan gay. Gay ini bermaksud hubungan sejenis ataupun bermaksud juga gembira. Kan? Tapi bila kita sebut gay ya, terlintas pada semua orang adalah hubungan sejenis. Tak mungkin orang kata hari ini saya rasa gay lah. Kan? Tak mungkin. Jadi makna urfi di situ adalah kita kelompok masyarakat itu memahami perkataan tersebut. Jadi untuk kita, bangsa kita ataupun kefahaman kita mengenai asabiyah ini, kita mempunyai satu konotasi yang negatif. Apabila kita sebut asabiyah ini punya konotasi yang negatif, iaitu seperti mana yang diterjemahkan oleh istilah tadi, bahawa membantu saudara sama ada benar ataupun salah. Dan bagaimana Islam melihat perspektif bangsa ini? Seperti mana kita tahu, Islam diturunkan sebagai rahmat ke seluruh alam, dan Islam ini tidak menghalang perkara-perkara yang baik yang sedia ada di dalam masyarakat tersebut. Apabila Islam turun pada bangsa Arab, Allah tidak memerintahkan Rasulullah untuk menghapuskan secara total sistem-sistem kabilah ataupun perjanjian-perjanjian bersama dengan bangsa-bangsa yang lain seperti Yahudi dan Nasrani yang berada di sekitar kota Mekah. Allah menurunkan Islam untuk mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu yang bakal menerima Islam. Jadi Islam itu tugasnya mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat juga. Bukan hanya pada individu, tapi pada bangsa dan masyarakat. Jadi bagaimana Islam memahami bangsa ini? Secara fitrahnya manusia cinta dan kasih kan saudara mara, seperti mana yang Ustaz Salman katakan tadi. Islam yang juga agama fitrah tidak mungkin akan membiarkan dunia ini dihapuskan sama sekali. Apabila disebutkan sebagai asabiyah tadi, sebaliknya seorang yang menolong saudaranya untuk memahami agama, menolong saudaranya agar mendapat pendidikan yang sempurna, menolong saudaranya agar terselamat daripada kebapaan, menolong saudaranya daripada dizalimi, adalah termasuk daripada perintah Allah Azza wa Jalla. Kesemua yang saya sebutkan tadi adalah satu perangai atau satu sifat yang mungkin kita kata asalnya menolong saudara kita, kan, menolong orang terdekat. Menyimpulkan perjuangan seseorang untuk membangunkan identiti dari segi agama. Apabila kita bersatu padu atas dasar asabiyah atau atas dasar bangsa untuk membangunkan agama, ianya tidak mengapa di sisi Islam. Walau bagaimanapun, yang utama seperti mana yang kita Ustaz Salman katakan tadi, takwa menjadi tempat utama bagi segala nerasi penilaian. Apabila kita mempunyai dua nilai, bisa kata kita boleh nilai lah dengan akal kita yang waras. Kita boleh nilai bahawa kalau kita ada saudara yang buruk perangainya, yang banyak masalah, walau bagaimanapun dia tetaplah saudara kita. Misal katalah kita kata abang kita punya seorang abang yang mungkin punya masalah jenayah misalnya. Sedahsyat mana pun kita benci jenayah yang dilakukan olehnya, tapi nama tetaplah dia abang kita, dan macam mana persepsi kita terhadap dia? Adakah kita akan terus buang dia, ataupun kita akan cuba sedaya upaya untuk memperbaiki? Di situ datangnya penilaian bahawa Islam telah menetapkan yang utama adalah Allah dan Rasulnya, dan kemudian baru datang yang selebihnya. Dan dari sini saya ingin mengambil beberapa poin. Apabila datang Islam pada Rasulullah SAW, yang kita lihat Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terbuka, dan Allah memerintahkan Nabi
Dalam ayat Quran Allah sebut wa anzir ashiratakal aqrabin, dan serulah kaum kerabatmu yang terdekat. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyeru kaum kerabatnya yang terdekat. Dan bukan ini bermakna Rasulullah hanya menyeru sahaja. Di sini ada kita dapat faham, ada advantage, ada kelebihan bila kita berdakwah kepada saudara terdekat, kerana kita kenal karakter masing-masing. Kita lebih selesa untuk berbual dengan mereka. Di sini kelebihannya. Dan nombor dua, apabila Nabi SAW naik ke Bukit Safa untuk memanggil kaum Arab yang lain, baginda SAW menyeru mengikut kabilah-kabilah mereka. Ya. Wahai Bani Hashim, wahai Bani Manaf, Abdul Manaf dan sebagainya. Di sini bagaimana Allah menggunakan unsur kaum tadi untuk mengajar Rasulullah berdakwah. Dan beberapa contoh-contoh lain yang mana Islam mengiktiraf bahawa terdapat konsep asabiyah atau konsep perkauman yang memberi kelebihan. Jadi apa yang kita faham di sini adalah Islam membenarkan asabiyah selagi mana ianya tidak menzalimi pihak yang lain. Seperti mana kita nak decide bahawa orang ini zalim ataupun saudara, senang saja. Kita akan fikir dahulu, kalau dia zalim, dia bukan saudara kita. Dan kita harus bantu dia dalam apa jua cara pun. Dan asabiyah ini tidak override dalam perkara-perkara syarat, dalam perkara-perkara yang ditetapkan oleh Islam. Jadi Allah Alam, saya serahkan balik kepada Rasulullah. Terima kasih Ustaz. Tentang pengertian sedikit banyak tentang asabiyah. Saya nak kembali kepada Ustaz Salman. Ustaz, kalau kita tengok dalam sebuah negara, akan ada majoriti bangsa dalam sebuah negara tersebut. Dan ada kala juga sesuatu bangsa ini adalah penganut majoriti Islam. Jadi setelah sekian lama menganut Islam mesti telah mempengaruhi pemikiran corak budaya bangsa tersebut, sehinggalah terbitnya kekuatan jati diri yang agak tinggi, sehingga kan terbit pengertian secara tersirat maupun tersurat tentang bangsaku adalah Islam, Islam adalah bangsaku. Jadi saya minta Ustaz uraikan sedikit, bolehkah sesuatu bangsa ini mewakili Islam? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh atau tidak bangsa mewakili agama dalam apa sahaja keadaan? Tuan-tuan, yang pertama tadi saya suka Ustaz Abdullah dia guna pendekatan Arab klasik merujuk kepada asabiyah. Saya suka menggunakan pendekatan sosiologis bila mereka bercakap tentang bangsa. Dia sama je, konsep dia sama. Sosiologis apabila mereka menyebut tentang bangsa, dia gunakan istilah race dengan ethnicity. Walaupun mungkin ada perbezaan antara kedua-dua, antara race dan ethnicity, bangsa dan juga etnik. Cuma yang pentingnya, setelah lama yang membuat kajian, akhirnya orang bersetuju bahawa bangsa ini adalah ciptaan masyarakat. Bukan ada satu kaedah umum untuk menentukan. Tak ada kaedah untuk menentukan bangsa, melainkan kaedah itu dianggap penting oleh masyarakat. Jadi dia adalah ciptaan masyarakat. Awalnya manusia dahulu membahagikan bangsa, mungkin mereka bahagikan kepada tiga warna kulit. Ada orang putih, ada orang negro, dan di tengah-tengah orang kata apa? Mongoloid, di tengah-tengah semua bangsa-bangsa yang lain. Jadi pada mereka yang menjadi perkiraan adalah warna kulit. Ada orang, contohnya bangsa ini dikira berdasarkan bapa ataupun berdasarkan mak. Walaupun boleh jadi biologi badan orang tu berbeza. Cuba kita ambil contoh macam ni kan. Bapa dia Melayu, mak dia negro. Dapat anak muka negro. Walaupun biologi dia lebih banyak mengambil sifat ibu dia. Dalam keadaan tu lebih banyak dia ambil sifat ibu dia. Tetapi disebabkan bangsa itu menganggap yang menjadi perkiraan adalah keturunan bapa, maka dia dikira Melayu. Sama juga dalam kes anak kepada Nabi Ibrahim sebagai contoh.
Nabi Ibrahim, Allah sebut di dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim, Alhamdulillah alladhi razaqani 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepada aku apabila umur aku telah tua, Ismail wa Ishaq. Dua-dua itu anak Nabi Ibrahim. Bapa mereka sama, tapi keturunan mereka berbeza. Bangsa mereka berbeza. Ismail Arab, Ishaq Israel, Bani Israel. Atas dasar apa? Sebab Ismail anak kepada orang Arab, Hajar. Ishaq anak kepada Bani Israel, anak kepada Sarah. Jadi asasnya kita kata bangsa ni ciptaan manusia. Manusia memilih apa yang dia nak anggap penting. Kalau tuan-tuan ingat dulu masa krisis di Rwanda dulu kan, mereka ni sama, Hutu dengan Tutsi kan, sama ada muka. Beza dia apa? Mungkin beza dia, orang kata orang Tutsi ni hidung dia tinggi daripada orang Hutu. Kulit sama, muka sama, beza dia ke hidung. Tetapi kerana mereka menganggap hidung tu penting, maka berlakulah pembunuhan etnik yang 500,000 orang lebih mati. Perbezaan dia apa? Pada jenis, bentuk. Jadi bangsa ni ciptaan manusia asal. Dan ada bangsa yang terikat dengan agama tertentu. Saya tak tahu, setakat saya jumpa ada 2 bangsa dia yang diikat agama. Agama mesti, bangsa mesti mengikut agama tertentu. Satu Yahudi. Nak jadi bangsa Yahudi, 2 syarat. Dia mesti Bani Israel satu. Kita tak boleh masuk agama Yahudi. Siapa-siapa masuk agama Yahudi, dia tak dikira Yahudi. Tak boleh. Dan yang kedua, dia mesti beragama Yahudi. Jadi untuk jadi orang Jews, dia mesti ikut Judaism dan dia mesti Bani Israel. Itu bangsa yang pertama. Sebab pada dia, agama itu penting. Bangsa ditentukan oleh agama. Dan sebagaimana kita sedia maklum, bangsa kedua yang agama menjadi syarat adalah bangsa Melayu. Nak jadi Melayu di Malaysia mesti beragama Islam. Itu tak penting lah. Cuma bagus. Yang bagusnya kita ikat tu satu benda yang bagus. Jadi keluar daripada agama, keluar daripada bangsa juga. Mungkin boleh, sebab kalau kita kira perkiraan Bani Israel, sebab asasnya bangsa ni ikut apa yang kita pilih, ciri apa yang kita anggap penting. Balik kepada persoalan kita. Pertama, bangsa ni ciptaan manusia. Yang kedua, bila bangsa ni ciptaan manusia, maka dia bersifat eksklusif. Orang yang ada ciri-ciri tertentu sahaja dianggap kelompok itu. Sebab dia ciptaan manusia. Bila dia ciptaan manusia, kalau bangsa yang menganggap pada kami ada 4 benda penting. Benda pertama muka, benda kedua kulit, benda ketiga bentuk rambut, benda keempat bahasa. Maknanya siapa yang mengandungi ataupun membawa keempat-empat benda ni baru dikira geng dia. Terkeluar salah satu, dia bukan geng dia. Itu pentingnya bangsa. Jadi bangsa ni eksklusif. Orang lain tak boleh masuk, melainkan dia mesti ikut ciri orang ni. Dia kena ikut ciri orang ni. Kalau tak, dia tidak akan masuk. Dan berbeza dengan Islam. Islam tidak bersifat eksklusif. Islam inklusif. Islam panggil semua orang. Sebab itu dakwah Nabi SAW, Allah pesan kepada Nabi SAW, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Nabi pesan, katakanlah wahai Muhammad, Allah sebut kepada Nabi, katakanlah wahai Muhammad kepada ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Datanglah kamu, terimalah kamu perkataan yang sama di antara kami dan juga kamu. Itu asasnya Islam. Islam tidak mengajar kepada eksklusif, tidak membawa kepada hanya kelompok tertentu sahaja. Tak. Islam tak mengajar orang kamu mesti tinggalkan jati diri kamu, kamu terima jati diri kami. Bukan itu. Tapi Islam, kamu ada jati diri, kami ada jati diri, tapi kita pergi ke pertengahan. Kita pergi kepada satu agama yang sama. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Datanglah kamu kepada perkataan yang sama di antara kami dan juga kamu. Alla na'budu illallah. Apa perkataan yang sama? Yang pertama, kita tidak menyembah melainkan Allah. Wala musyrika bihi syai'an. Dan kita tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun.
wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan janganlah sebahagian daripada kita menjadi sesembahan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Jadi ini beza Islam dengan bangsa. Sebab itu kita balik kepada soalan tadi, bangsa tidak boleh represent Islam sebab sifatnya berbeza. Kalaulah dakwah kepada Islam disamakan dengan dakwah kepada bangsa, maka Islam akan hancur. Pada ketika itu Islam akan hancur. Sebab Islam bersifat terbuka. Islam tidak bersifat menarik orang untuk menerima satu bangsa tertentu. Itu beza. Sebab tu saya sebelum di sini beberapa tahun lepas, saya dalam satu program debat. Saya hidup memang dengan debat je tu. Program debat dengan salah seorang tokoh liberal, Khalid Jaafar, satu ketua Institut Kajian Dasar. Dalam debat dengan Khalid Jaafar ni, orang tua lah Khalid Jaafar ni, rupanya dalam debat tu saya lagi liberal daripada dia. Walaupun sepatutnya saya mempertahankan pendirian klasik, pendirian ulama salaf, dan dia membawa pemikiran liberal. Tetapi rupanya dalam debat tu saya jadi lebih liberal daripada dia. Sebab apa? Sebab ada satu audiens tanya soalan, apa pandangan tentang jubah? Pakai jubah, macam ni, pakai jubah. Khalid Jaafar kata jubah ni bagus. Jubah tanda kekuatan. Betul, jubah tanda kekuatan. Nampak kau mau pakai jubah. Tetapi bila saya menjawab soalan yang sama, saya kata jubah ini tidak membawa apa-apa nilai pun. Tak ada nilai. Nilainya apa? Orang Saudi budayanya pakai jubah. Hijaz budayanya pakai jubah. Nabi dilahirkan dalam bangsa itu. Tapi kita tak boleh bersifat inklusif, tak boleh eksklusif. Nak ikut agama mesti pakai pakaian ni. Kalau tidak kacau. Sebab itu bergaduh Arab dengan Pakistan. Orang Pakistan kata sunnahnya pakai kurta separuh, ada belah ke tepi. Orang Arab kata sunnahnya pakai jubah. Kalau tuan-tuan dengar perkataan sufi lagi pening. Sunnah dia macam-macam. Serban berapa jengkal ekor, satu jengkal, setengah jengkal, lagi macam-macam. Sebab dia cuba menjadikan agama ini eksklusif. Itu bezanya. Jadi saya tegas mengatakan bangsa tidak boleh represent agama sama sekali. Agama mesti kekal dalam bentuk agama. Dia tak boleh ikut bangsa. Kalau kita balik kepada konteks Malaysia, boleh tak kita samakan Islam Melayu, Melayu Islam? Tak apa. Sikit je, tak banyak. Tak bukan politik pun, nak cerita sama ataupun tidak. Pertama sekali kita setujulah untuk mengikat Melayu mesti Islam itu satu benda yang bagus sebenarnya. Tak ada siapa yang mampu buat melainkan dua bangsa saja. Dua bangsa yang kuat, iaitu Yahudi dan juga Melayu. Orang tak mampu buat. Itu bagus. Tapi boleh tak kita samakan Melayu itu Islam, Islam itu Melayu? Kita kata tak boleh. Sebab kalau kita dakwah kepada Melayu, ataupun kalau kelebihan-kelebihan Islam kita hadkan kepada Melayu, dia ada ciri tambahan. Ciri tambahan dia apa? Islam, ikut perlembagaan Islam, bangsa Melayu, cakap Melayu. Islam tu betul, kena. Tapi bila kita ikat dengan dua benda lagi, dia mesti berbahasa Melayu, dia mesti mengamalkan adat istiadat Melayu, maka di sini berlaku eksklusif. Kita ikat dengan ciri tertentu. Ini masalah dia. Masalah yang berlaku. Seolah-olah kita kata dakwah kepada Islam, kalau kita samakan dengan dakwah kepada Melayu, artinya engkau mesti meninggalkan pakaian kau dan tukar dengan kabel ikat budaya. Engkau mesti tak boleh makan dengan camca, mesti makan dengan tangan budaya. Setiap malam Jumaat kau mesti adalah orang Melayu suka buat. Sebab kita mengikat dengan budaya. Jadi itu masalah dia. Sebab tu rebranding ni, nama apa kita nak guna? Nama mesti Islam, tak boleh bertukar. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan kepada kamu satu benda pun yang susah di dalam agama kamu. Tak ada yang susah. Millata abikum Ibrahim. Agama bapa kepada kamu dahulu iaitu Ibrahim. Huwallazi sammakumul muslimin. Dia yang telah menamakan kamu muslimin. Jenama Islam ni bukan jenama Arab. Jenama Islam ini jenama yang Allah bagi tahu kat Nabi Ibrahim, agama dia adalah agama Islam. Wa id qala lahu rabbuhu aslim. Apabila Tuhan kamu berkata kepada Ibrahim, surrender kamu, jadilah Islam. Qala aslamtu li rabbil alamin. Dia kata aku Islam kepada Tuhan sekalian.
Jadi brandingnya mesti Islam. Bangsa tak boleh represent Islam sampai bila-bila pun. Kekal Islam itulah yang dibawa. Tuan-tuan, kalau nak cakap bab cemburu kan, cerita bab cemburu sikit. Ada seorang sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni ketua Khazraj. Dia ni kuat cemburu. Cemburu dia kuat. Bila Nabi kumpul para sahabat satu hari, Nabi kumpul sahabat. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau kami balik rumah, kami nampak bini kami ni berzina dengan orang lain, apa kami nak buat? Nabi kata apa? Boleh tak kami bunuh dia? Sahabat tanya. Nabi kata tak boleh, melainkan ada 4 orang saksi. Balik rumah, nampak isteri berzina dengan orang lain, boleh tak bunuh? Nabi kata tak boleh. Ada 4 orang saksi, okey. Tak ada saksi, tak boleh bunuh. Jadi buat apa kalau tak ada saksi? Dia jadi li'an. Li'an ni sumpah. Aku bersumpah yang dia ni memang berzina. Perempuan tu pula kata aku bersumpah yang aku tak berzina. Itu lain kali kita cerita dalam kuliah. Cuma yang penting tak boleh bunuh. Sa'ad bin Ubadah kata, aku kalau aku nampak bini aku berzina, belum sempat 4 orang saksi datang, aku candah 2 orang, bunuh. Maka Nabi dengar. Dan sahabat lain nak cuba justify. Jadi sahabat-sahabat lain kata kat Nabi, ya Rasulullah, maafkanlah Sa'ad ni dia ni kuat jealous. Jadi dia ni dia tak kahwin dengan siapa pun, melainkan yang dia kahwin mesti anak darah. Dia tak kahwin dengan bini orang lain. Memang tak boleh kahwin dengan bini orang lain. Dia tak kahwin dengan janda orang lain. Semua anak darah dia kahwin. Dan bila dia bercerai, ni masalah. Dia bercerai, perempuan yang dia bercerai dia tak boleh kahwin dengan orang lain. Sangat kuat jealous. Maka Nabi kata, ata'jabina min ghirati Sa'ad. Adakah kamu semua rasa takjub dengan cemburunya Sa'ad? Kamu rasa pelik ke dengan Sa'ad punya cemburu? La ana aghyar minhu. Aku ni lagi kuat cemburu daripada Sa'ad. Cemburu Nabi bukan cemburu pada Sa'ad tu. Cemburu Nabi bila kita buat benda-benda haram, kita bagi hak Nabi kepada orang lain. Nabi tukang sampai syariat, tiba-tiba kita pergi latih orang lain sampai syariat. Ana aghyar minhu. Nabi kata aku cemburu lebih daripada Sa'ad. Wallah la aghyar minhu. Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Artinya apa? Artinya hak Allah tak boleh dipindahkan. Agama ini adalah lantikan Allah. Syariat ini adalah lantikan Allah, pilihan Allah, dan dia tak boleh diubah. Kalau ada manusia yang cemburu, Nabi paling kuat cemburu, dan Allah lebih cemburu daripada itu. Huwallazi sammakumul muslimin. Dia adalah Tuhan yang telah menamakan kamu muslim. Penjenamaan itu mesti kekal. Bangsa dihormati, bangsa dikekalkan. Tetapi sekali-kali bangsa tidak represent agama. Agama kekal dalam bentuk asal yang inklusif, yang menyeru kepada semua orang. Jadi setakat itu. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Kita perangan tentang bolehkah bangsa represent Islam atau tidak Islam. Yang kita dapat dengar Ustaz Salman tadi bahawa bangsa ini tidak boleh. Kerana bangsa ini bersifat eksklusif. Dari mana Islam ini universal, ataupun eksklusif. Jadi nak balik kepada Ustaz Abdullah. Ustaz tadi ada sebut tentang menerangkan sebanyak tentang maksud pengertian Soviet. Boleh tak Ustaz terangkan uraikan sedikit sebanyak dan lebih rinci lagi tentang Soviet dalam keadaan semasa sekarang, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa Ustaz Salman dah ambil makhluk menjelaskan Soviet dalam konteks yang lebih terperinci. Seperti mana saya tertarik tadi, saya mahu tahu bahawa bangsa ini adalah sebenarnya ciptaan manusia. Tadi apabila kita tahu hukum tu, maka terkatalah benda yang lain. Nak memperincikan seterusnya, rasa macam tak kena dah. Jadi kita try lihat bagaimana saya terfikir masa saya belajar tu di kolej saja. 90% sebab kolej belajar bahasa Arab kan, 90% daripadanya adalah orang bukan Arab lah. Dan 80% daripadanya adalah European dan American. Jadi diorang ni bila datang ke Yaman, khususnya Yaman yang orang tahu negaranya adalah konservatif, masyarakatnya sangat tertutup, tak tahu dunia luar. Sampai satu lawak kalangan dia orang yang kata, apabila nak tahu Nabi Adam nak tahu tempat mana dia turun kat bumi dahulu masa dia turun, bila dia sampai Yaman cakap, sini lah aku turun.
nak tunjukkan betapa kunonya zaman ni. Tempat tu macam tu lah. Daripada Allah ciptakan bumi ni tempat hari ni macam tu lah dia ada. Kan? Macam tak banyak berubah. Tu zaman cerita. Jadi bila orang dia konservatif, dia tak apa boleh tengok orang luar. Walaupun dia banyak tengok orang luar, tapi hubungan dia dengan dunia luar agak tertutup. Ya. Dulu ada satu kerajaan Saudi pada tahun awal 60-an, kerajaan Saudi menghadiahkan satu highway sebab Yaman dia tak mampu, asyik bergaduh berperang sama kabilah dari dulu sampai sekarang. Maka Saudi hadiahkan, sinilah aku hadiahkan satu highway, aku ambil pekerja construction daripada China, bawalah dia bawa dan dia buat. Rasanya highway itu sepanjang 100 lebih kilometer, tak banyak pun. Apabila selesai, maka orang-orang Cina ni duduk di atas tempat, di atas bukit. Cina suka bukit kan. Dia duduk situ, dia duduk dengan orang-orang kampung dia. Apabila dia duduk situ, dia buat macam mana dia suka buat. Agaknya dia pakai sebab pendek, dia pergi cari lah, dia kencing, suka ke apa, dan itulah kita tahu kan, biasalah. Dan akhirnya, akibat tak masuk, satu kampung dibunuh dan kuburnya masih lagi ada di sana pada hari ini. Kita lalu satu kawasan, tiba-tiba dekat Sana'a tu, satu kawasan atas bukit, ada pintu gerbang. Tak mana kita cakap kan, mana datang pintu gerbang dan jirat-jirat Cina, kubur-kubur Cina. Yang tu cerita pasal satu kaum yang konservatif. Maka apabila kawan-kawan saya datang ke kolej ni, saya pun belajar. Saya boleh cakap bahasa Jepun sikit-sikit. Kawan saya ajar tu program. Dia kata go ni kita go ni shitagai. Yang bermaksud when you go to Rome, do as Romans do. Bila kita pergi, masuk kanan lembu, kita mengebu. Bila kita masuk kanan kambing, kita mengambil. Maka teori Syed Salman tadi, betul lah. Bangsa ni boleh cerita. Anytime kita boleh datang. Mungkin kita ada experience, mungkin kita berurusan di Burun misalnya kata, ataupun pejabat-pejabat immigration. Kita lihat orang yang pakai jubah, serban dan bercakap lahjah pekat, Khaliji. Satu slang Gulf yang pekat macam Qatari. Ini Qatari ni. Tapi kita tengok family name dia, Pakistani. Kan? Itu adalah bangsa. Dan mana saya nak memperincikan lagi Asabiah dalam konteks Islam ni. Dekat tangan saya ni ada banyak hadis yang menceritakan, mungkin sama boleh tajuk dulu, hadis yang menceritakan tentang pimpinan Islam mestilah daripada bangsa Quraisy. Dan ini adalah satu fahaman yang agak saya pun agak bisa terkejut juga juga. Betul tak? Ada banyak. Bila saya bacakan beberapa hadis. Dan ada kita sebagai seorang Muslim, bila kita mendengar pada hadis dan Quran, kena harus mempercayai, wajib mempercayai. Tak kira walaupun benda itu bertentangan dengan akal kita sekali pun, kalau benda itu sahih, kita harus mempercayai. Sehingga datang ilmu kepada kita yang lain-lain yang mungkin memansuhkannya dan sebagainya, pemahaman kita sampai, maka kita perlu beriman dengan hadis itu. Mungkin kita boleh baca sedikit hadis ini. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, para imam pemimpin itu daripada golongan Quraisy, sesungguhnya mereka itu mempunyai hak ke atas kamu dan kamu pula mempunyai hak ke atas mereka seperti itu juga. Selama mereka berkasih sayang, maka berbalaslah kasih sayang. Jika mereka berjanji, mereka memenuhi. Jika mereka memerintah, maka mereka adil. Siapa saja di antara mereka yang tidak berbuat demikian, maka dia akan mendapat laknat Allah dan para malaikat dan laknat seluruh manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad yang jilid 3 muka surat 139. Rijal dan Siqah, dan hadis ini disahihkan oleh Ahmad Syakir dan Syekh Albani. Satu hadis yang menekankan bahawa pimpinan harus terdiri pada bangsa Quraisy. Dan alangkah bertentangan dengan apa yang kita cakap tadi, kan, bahawa tidak boleh satu bangsa mewakili agama. Dan kita tengok hadis yang lain. Sesungguhnya urusan pemerintahan ini adalah di tangan Quraisy. Tidaklah ada seorang pun yang memusuhi mereka, melainkan Allah akan menyungkurkan wajahnya di dalam neraka selama mereka itu melaksanakan agama. Hadis riwayat oleh Bukhari dan kitabnya Al-Ahkam bab pemerintah daripada Quraisy jilid 13.
Satu hadis yang menerangkan bahawa perlunya tegas, jadi lebih tegas lah. Barang siapa yang memusuhi mereka, Allah akan menyungkurkan muka mereka dalam neraka. Dahsyat kan? Yang orang Quraisy kan seronok lah. Jadi apa kaitannya? Apa kaitannya hadis-hadis ini dan bagaimana kita nak bermuamalah? Seperti mana yang saya terangkan tadi, bahawa bangsa sama sekali tidak boleh kita afiliasi dengan agama, tidak boleh represent agama, kerana Islam adalah milik Allah. Dan bapa tauhid kita Nabi Ibrahim AS telah menjelaskan bahawa brand kita adalah Islam. Dan bagaimana pula hadis ini? Jadi pendapat saya ingin mengupas sedikit pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap isu pemerintah daripada Quraisy. Jadi ulama bersepakat berkenaan hendaklah mengangkat imam daripada Quraisy, dan sejumlah besar daripada mereka meletakkan syarat pengangkatan imam ini ataupun pemimpin ini hendaklah daripada bangsa Quraisy berdasarkan dalil-dalil tersebut. Tapi itu. Dan juga termasuk 4 imam muktabar yang mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bersepakat dalam hal ini. Jadi bagaimana situasi kita hari ini? Jadi mungkin dari sini ada banyak perkataan-perkataan jaga hadis yang saya perlukan suasana. Apabila hari ini kita melihat bahawa tiada lagi pemerintah khilafah, tiada lagi pimpinan khilafah, maka negara ini juga adalah ciptaan, kan? Walaupun pada asalnya adalah satu lokaliti geografi yang kita duduk mungkin di tanah Melayu, orang duduk di tanah Arab, maka hari ini bila datang satu kuasa besar menggariskan satu artificial border bagi dan satu sempadan yang palsu yang membahagikan negara Arab dan membahagikan negara-negara Islam yang satu ketika di bawah pimpinan khilafah, maka kita terpecah belah. Apabila kita terpecah belah, maka kita tidak bersatu sebagai satu umat. Kita berdiri di atas semangat nasionalisme, semangat kepuakan, tanpa kita sedari. Kita lebih selesa. Mungkin macam mana contoh kita fikirlah satu perkara. Satu perkara yang kawan saya tanya. Kawan saya daripada Jepun. Saya cakap kawan saya daripada Jepun. Saya banyak kawan Jepun. Yang mana dia ni semata-mata nak belajar bahasa Arab, dia travel ke Yaman. Dalam masa daripada Tokyo, flight dari Tokyo ke Sana'a, dia mula hafal alif bata. Alif, ba, ta sampai ya. Bila dia land saja kat sana, mungkin perjalanan dalam 9 jam. Dia land saja kat sana, dia hafal alif sampai ya. Dia sangat berminat Arab. Saya tanyakan kepada dia, kenapa kamu nak sangat belajar bahasa Arab? Oh, saya nak masuk menyertai salah seorang anggota United Nations, UN. Dia suka lah misi kemanusiaan. Sebab apa dia kata masa umur dia 5 tahun, dia tengok TV budak sebaya dengan dia di Palestin mati terbunuh ataupun kelaparan. Maka dia rasa satu perasaan empati yang amat mendalam, dan dia bertindak sampai umur dia dah grad dan sebagainya, dia dah bekerja dan dia ambil masa cuti untuk belajar bahasa Arab semata-mata untuk melaksanakan apa yang dia rasakan perlu dan menolong orang lain. Kemudian dia tanyakan kepada saya satu soalan, Abdullah, betul ke umat Islam ini ada satu perkataan betul ke orang Islam ni ada satu perkataan yang dipanggil ummah, yang ini merasakan orang se-Islam adalah saudara kita. Saya kata betul. Jadi kamu rasalah apa yang orang di Palestin tu rasa. Kemudian saya terkeluar. Saya tak rasalah flu, tak rasalah lapar, tak rasalah gelap dan sebagainya. Maka dari situ, dari hari itulah saya mula berfikir bahawa apa yang dituntut dalam Islam adalah ummah, satu perasaan ummah. Ummah ini, ummah yang satu sebagai umat Islam, umat kepada Rasulullah SAW. Boleh juga hari ini kita cerita, mungkin kita off track sih, saya dah tak tahu macam nak perincikan lagi perasaan Rasulullah. Cuma boleh tak hari ini satu negara
satu negara yang mengaku bahawa perlembagaannya atau negara yang mengaku dia adalah negara Islam bercerita tentang pencapaian, bercerita tentang kemajuan, bercerita tentang pembaharuan, pembangunan, sedangkan terdapat lagi saudara-saudara kita yang lain masih lagi dijajah, masih lagi ditindas. Tak payah cerita lah, hari ini dalam Facebook kita boleh lihat sama ada di Syria ataupun di Burma, Rohingya dan sebagainya, di selatan Thai, dan kita hidup atas dasar negara kita. Malaysia selamat, negara lain tak selamat, kan? Sedangkan apa yang tuntut seperti mana yang saya sama jelaskan tadi, bahawa bangsa tidak boleh mewakili agama, namun ciri-ciri di dalam bangsa itu boleh dikembangkan potensinya untuk membantu agama ini. Dari segi geografi, dari segi budaya, dari segi lidah, bahasa dan sebagainya, boleh diusahakan untuk membantu agama Allah. Jadi Islam menekankan bahawa setiap apa yang ada di dalam agama, dalam bangsa itu harus digunakan untuk membantu Islam sedaya upaya. Kita mungkin tak bersetuju secara umumnya, kalau saya kata, apabila orang menyeru kepada kesatuan, kesepakatan Melayu, misalnya kata kita Melayu lah, kesepakatan Melayu untuk Islam berdaulat, dia kata ini resis, kan? Dia kata ini resis. Atau menyerukan Arab harus bersatu, kita orang bukan Arab, dia kata betul lah Arab harus bersatu, kalau tak kita bersatu, Israel itu pun tak boleh buat apa. Kita orang lain cakap itulah, tapi kita tak bersedar bahawa kita adalah sebahagian daripada mereka yang Arab itu, kerana mereka membawa brand Islam. Kalau mereka bawa brand Islam, kalau kita juga bawa brand Islam, kita akan sedar perkara tersebut. Seperti mana yang kata, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita diciptakan berpuak-puak, berkabilah-kabilah untuk mengenal sesama kita. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dan sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu takwa kita. Jadi sebelum saya tutup soalan ini, saya ingin bawakan satu ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina wa 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Subhanahu wa taala memberi kita satu jaminan. Allah berkata, "May yartadda minkum 'an dinihi." Siapa di antara kamu wahai orang beriman murtad atau keluar atau tidak mengambil agama ini sebagai cara hidup kamu, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin. Allah akan menggantikan kamu dengan satu kaum yang mana privilege mereka adalah yuhibbuhum. Allah menyukai mereka wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Lihat bagaimana Allah susun ayat ini dalam Quran. Allah akan menggantikan kita yang lalai dengan Islam ini dengan satu kaum yang mana Allah cintakan pada mereka, dan kemudian barulah mereka cintakan pada Allah. Azillatin 'alal mu'minin, yang mana sifat mereka adalah berlemah lembut terhadap orang Islam, yang mana mereka kasihkan orang Islam sama mereka. Wa 'izzatin 'alal kafirin, dan mereka ini berkeras ataupun bermegah di hadapan orang kafir, bukan lembek dengkok dan sebagainya. Yujahiduna fi sabilillah, dan ciri-ciri mereka ini adalah berjihad di jalan Allah, wa la yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha', dan inilah kelebihan Allah yang berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Allahu dzul fadlil 'adzim, dan sebenarnya Allah mempunyai kelebihannya. Allah. Terima kasih Ustaz. Okey. Soalan terakhir untuk Ustaz Salman. Ustaz, ini kita lihat selepas kejatuhan Khalifah Utsmaniyah, Khalifah Islam yang terakhir, negara Islam ini dipecah-pecah. Sebagai contoh, di Arab sendiri terdapat 22 buah negara negara Arab yang pada ketika dahulu adalah satu negara. Jadi bagaimana Ustaz nampak masa depan Islam dengan relati dengan bangsa? Masa depan Islam dengan bangsa. Jadi sebelum kita cerita masa depan, kita dah mula dengan sejarah dulu, kenapa boleh pergi kepada masa depan. Kalau kita balik kepada sejarah,
Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih bangsa Arab untuk membawa bendera Islam. Awalnya Allah pilih bangsa Arab. Sedangkan pada ketika itu ada bangsa-bangsa lain yang kuat, bangsa-bangsa lain yang lebih dominan. Kalaulah Allah memilih Rom, kalau Rom menerima Islam, akhirnya semua yang berada di bawah jajahan Rom akan terima Islam dengan mudah. Tetapi Allah memilih bangsa Arab. Dan bangsa Arab pada zaman itu mereka hidup dalam jahiliyah. Jahiliyah ni kita tak dapat bayangkan. Jahiliyah ni memang, kalau kita ambil contoh satu, contoh jahiliyah Arab dalam bab perkahwinan. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah sebut perkahwinan Arab jahiliyah ni ada 4 jenis. Satu jenis yang macam kamu kahwin pada hari ni, biasa kamu pergi Minang kamu kahwin. Satu jenis lagi namanya al-istibda'. Istibda' ni kacuk pokok kan, kita namakan kacuk pokok. Tapi mereka bukan kacuk pokok, mereka kacuk orang. Jadi macam mana istibda'? Arab jahiliyah, apa yang mereka buat, seseorang dia akan serahkan isteri dia kepada orang lain, dan dia takkan bersama dengan isteri dia sampai isteri dia mengandung. Lepas isteri dia dah mengandung anak orang lain, baru dia bersama dengan isteri dia. Itu nama dia istibda'. Ini institusi tau. Bukan macam kat Europe sekarang. Di Eropah sekarang benda ini dinamakan zina. Tapi Arab jahiliyah ini dinamakan institusi keluarga. Lagi teruk daripada itu. Jadi kahwin istibda' ni untuk kononnya nak dapatkan anak yang kuat, anak yang bagus, dia kena kacuk 2 orang punya benih. Satu lagi jenis kahwin, seorang perempuan dia akan bersama dengan 10 orang lelaki, beberapa orang lelaki lah, lebih kurang sampai 10 orang. Lepas dia beranak, sampai dia beranak, perempuan ni pilih dia nak bagi anak ni kepada siapa. Dia nak kata, ni anak hang lah, dia bagi ke orang tu. Orang tu tak boleh tolak. Dan satu lagi jenis, ini di rumah-rumah pelacuran, perempuan dia akan siapa-siapa sahaja akan datang kepada dia bersama dengan dia. Lepas tu bila dia beranak, lepas dia beranak anak tu, mereka akan pergi kepada pakar. Pakar untuk tentukan dia ni anak siapa. Pakar ni namanya Al-Qafah. Al-Qafah ni satu kelompok manusia yang mereka tahu nak nilai anak ni anak siapa. Tuan-tuan, Arab jahiliyah walaupun mereka perangai jahiliyah, tapi mereka cerdik juga. Dia ada kepakaran tertentu yang dia tengok anak ni dia tahu. Bukan tengok muka saya tak apa, tapi dia tengok dia ada isyarat sirriyah. Dia ada isyarat-isyarat tersembunyi yang mereka ni saja tahu. Dia kena pergi dekat pakar. Sebab tu dalam kes tak pokok cerita sikit soalan terakhir ni. Dalam kes Usamah bin Zaid dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi Zaid, anak dia Usamah. Zaid ni putih melepot, Usamah ni pula hitam sungguh. Jadi orang ragu-ragu, betul ke Usamah ni anak Zaid? Orang memikirkan mungkin Usamah ni bukan anak Zaid kot, anak orang lain. Sehinggalah dalam hadis Bukhari, satu hari bila hadis Bukhari, saya ingat hadis apa, mungkin Bukhari, tak pasti siapa riwayat, tapi hadis yang sahih. Apabila Nabi duduk, Usamah dengan Zaid ni dua-dua tengah tidur, muka mereka tak kelihatan, muka tertutup, dua-dua tengah baring. Masuk salah seorang Al-Qafah, masuk rumah, tengok kaki dua-dua orang, tengok kaki Usamah, tengok kaki Zaid. Tuan kena bayangkan lah, kaki Zaid ni putih melepot, kaki Usamah pula hitam, tak sama. Kalau kita kata ni mana mai seorang bulan seorang matahari letak sekali. Tapi Al-Qafah ni bila dia tengok, dia kata inna hadhil aqdam ba'duha min ba'din. Sesungguhnya kaki ini sebahagian daripadanya adalah daripada sebahagian yang lain. Maka Nabi senyum. Nabi balik, Nabi jumpa Aisyah, Nabi senyum. Aisyah tanya, apa yang buat Nabi senyum? Nabi kata, Nabi lega. Ada orang iktiraf yang Usamah ni betul-betul anak Zaid. Kita tak pernah kata lalu dia maksudnya kahwin Arab. Jadi itu jenis kahwin Arab jahiliyah. Jadi penzinaan dalam Arab jahiliyah ni salah satu di antara sistem. Arab jahiliyah dapat anak perempuan, apa mereka buat? Allah sebut dalam Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha, apabila seseorang daripada mereka diberi kabar gembira anak perempuan, dapat anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, maka wajah mereka akan berubah menjadi gelap
kerana mereka marah. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi. Mereka cuba nak sembunyi daripada kaum. Kenapa? Kerana buruknya kabar yang mereka terima. Buruknya kabar yang mereka terima. Maka mereka pada ketika itu Allah sebut di dalam Al-Quran, salah satu di antara dua pilihan kepada mereka, ayumsikuhu ala hun au yadussuhu fit turab. Mereka akan fikir, kami nak biarkan anak ni hidup dalam kehinaan ke, au yadussuhu fit turab, ataupun nak tanam dalam tanah hidup-hidup. Arab jahiliyah dapat anak perempuan, mereka tanam hidup-hidup. Cuma balik kepada persoalan kita, bangsa itu Allah turunkan Islam, Allah utuskan Nabi, dan Allah buktikan dengan utusnya Nabi, dengan Islam, maka bangsa yang berada dalam kedudukan itu berubah menjadi bangsa yang memerintah dunia. Jadi itu yang berlaku. Ini kita kata apa? Eksperimen yang paling berjaya. Hari ini kalau ada orang datang, orang kata, susah lah, Nabi tak apalah, dakwah orang Arab, faham bahasa Arab, kita orang Melayu susah. Kita kata kita yang bahalul. Allah turunkan agama ni dekat bangsa yang memang orang kata tak ada harapan nak jadi baik, tapi Allah ubah mereka. Untuk apa? Untuk menutup mulut-mulut manusia yang berputus asa selepas daripada itu. Jadi itu yang berlaku asalnya. Allah turunkan agama. Dan bangsa Arab ini dominan, sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Abdullah tadi, al-a'immatu minal Quraisy. Pemimpin kamu mesti daripada Quraisy, bangsa yang dominan. Tapi saya melihat dua hadis yang wallahu a'lam, saya nampak ada isyarat dalam dua hadis ini. Yang pertama, apabila Nabi pesan kepada Abu Dhar, Abu Dhar kata, Nabi pesan kepada aku, hendaklah aku dengar dan aku taat, wa in kana 'abdan habasyian, walaupun aku diperintah oleh hamba Habsyi, mujadda'ul atraf, yang tangan dia patah putus. Abu Dhar kata, Nabi pesan kepada aku untuk taat. Ulama hadis bila bahaskan hadis ni, mereka kata taat kepada pemerintah. Tapi Nabi sebut, Nabi mention, wa in kana 'abdan habasyian, kalaupun kamu diperintah oleh hamba abdi. Dalam hadis lain Nabi kata, takkan berlaku kiamat sehingga kamu melihat al-hufat al-urat al-alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Apabila kamu melihat, Nabi kata, kiamat takkan jadi sampai kamu melihat orang yang tak ada kasut, berkaki ayam, berbogel, tak ada pakaian, miskin mereka, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Apabila kamu melihat mereka ini berebut-rebut untuk membina bangunan yang tinggi. Saya sebut dalam kuliah yang tadi, sahabat tanya, siapa mereka tu ya Rasulullah? Nabi kata, Uraib, Arab-Arab yang kecil, bukan saiz badan kecil, Arab-Arab yang tak ada nilai. Betul yang berlaku pada hari ini. Negara-negara Arab, keutamaan mereka adalah untuk membina bangunan yang tinggi. Bangunan tertinggi di dunia di Dubai. Sekarang Saudi nak compete di Riyadh. Yang penting, hadis-hadis ni bagi isyarat yang Arab tidak lagi dominan, dan dunia membuktikan yang Arab tidak lagi dominan untuk memimpin Islam. Kita tertanya-tanya, adakah kekuatan akan kembali kepada Islam? Saya kata ya, kekuatan akan kembali kepada Islam. Tuan-tuan lihat aspek sejarah dahulu. Dahulunya kebenaran diikut berdasarkan kekuatan. Zaman Nabi diutuskan ataupun sebelum itu, kebenaran dikira berdasarkan kekuatan. Sebab itu negeri-negeri Syam, Syria, Jordan, Lubnan apa semua ni, mereka bagi walak kepada Rom. Mereka memeluk agama Kristian. Sebab pada ketika itu Rom menyelamatkan mereka. Iran yang sebelah sana, walak mereka kepada Parsi. Sebab Parsi boleh selamatkan mereka. Zaman itu kebenaran dengan kekuatan. Sebab itu nas agama Islam yang turun pada zaman itu, tuan-tuan kalau buka Al-Quran, banyak ayat Al-Quran yang memberi kepada kita rangsangan untuk bina kekuatan kamu. Bina kekuatan kamu. Sebab itulah yang menjadi perkiraan kebenaran di zaman itu. Nabi kata, innal jannata tahta dhilalis suyuf. Walaupun sekarang geng-geng yang sebahagian orang yang nak berlembuh, mereka kata, dah, agama ni bukan tersebar dengan pedang. Kita kata, hadis sahih Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya syurga itu berada di bawah naungan pedang. Sebab zaman itu perkiraannya apa? Kekuatan. Perangilah ahli kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Perangi ahli kitab sehingga mereka bayar jizyah dalam keadaan merendah diri kepada kamu. Kalau tak, kamu lawan mereka.
Tapi selepas itu dunia berubah. Di mana orang kira kekuatan? Kekuatan dikira berdasarkan kebebasan kepada manusia. Sebab itu Islam menjadi dominan di Eropah pada ketika itu. Eropah ditekan oleh Kristian. Semua benda kena lalui gereja, semua benda kena lalui raja-raja. Islam datang memberi kebebasan. Maka Islam diterima. Ada negara yang datang jemput orang jajah. Ini macam cerita Alibaba. Boleh main tolong kidnap saya punya rumah tak? Ini betul-betul berlaku. Orang jemput tentera Islam nak tolong jajah kami. Sebab mereka perlukan kebebasan. Kerana pada ketika itu Islam bagi kepada mereka kebebasan. Kebebasan dikira benar. Zaman selepas itu, zaman sekarang apa dikira benar? Yang dikira benar adalah tak ada agama, liberal. Betul, liberal. Sebab itu negara-negara Arab sekarang mereka ambil ideologi liberal. Kebebasan mutlak kepada manusia. Agama tak boleh kongkong. Negara Afrika semua nak membangun mesti ikut idea liberal. Ekonomi mesti liberal, politik mesti liberal, sosial mesti liberal. Maka kebenarannya apa? Tak ada agama. Siapa boleh tinggalkan diri daripada agama, mereka benar. Dan ini ditunjangi oleh Barat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok trendnya sebenarnya bukan pada konten agama, pada cara represent agama. Itulah yang menentukan kebenaran. Cuba kita bayangkan masa depan apa akan berlaku. Sekarang manusia ilmu tanpa sepadan. Orang tahu semua benda. Orang boleh baca semua benda. Tahap intelektual manusia lebih tinggi daripada dulu. Pemikiran kritis ni tuan-tuan, zaman dulu Plato dengan Aristo je yang tahu kritis. Orang lain semua asabiah. Plato dengan Aristo yang cerita kita kena kritis, kena fair dalam judgement. Orang lain tak tahu. Tapi sekarang manusia kritis. Memberi gambaran bahawa zaman selepas ini kebenaran bukan lagi diukur dengan cara represent agama, tetapi konten agama itu sendiri. Dan apabila sampai zaman kebenaran dikira berdasarkan konten agama, tak ada agama lain yang boleh bertahan melainkan Islam. Percayalah, tak ada agama lain yang boleh bertahan melainkan Islam. Sekarang ni orang lihat kejatuhan sistem liberal. Ekonomi liberal menyebabkan orang bankrupt. Politik liberal menyebabkan permusuhan di kalangan manusia. Hancur. Maka akan datang zaman orang nak kembali kepada agama. Pada ketika itu Islam sahaja yang kekal. Kristian tak boleh jadi substitute yang baik. Tuan-tuan, mesti pegang mikrofon, saya takut. Kristian, cerita sikit dari Kristian. Apa kedudukan perempuan dalam Kristian? Kadang-kadang orang Kristian kata kat kita, kenapa perempuan Islam kena pakai tudung? Kita kata kalau dia baca Bible, dia silap-silap, dia boleh muntah. Ikut Bible, perempuan kena pakai tudung juga. Bezanya apa? Kita suruh perempuan pakai tudung sebab kehormatan. Kristian suruh perempuan pakai Bible sebab kehinaan. Tanda submissive kepada lelaki, perempuan kena pakai tudung. Itu ikut Kristian. Perempuan tak boleh mengangkat suara dalam gereja. Perempuan tak boleh mengajar. Perempuan tak boleh mengajar lelaki. Perempuan tak boleh belajar. Kalau dia nak belajar, laki dia kena pergi gereja, pergi belajar, balik mengajar bini dia. Agama ini sudah lapuk. Hinduism, agama ini sudah lapuk. Buddhism, agama ini tak boleh ke mana-mana, hanya dianuti oleh Sami yang tak pakai selipar dan pakai kain kuning. Tapi Islam akan terbukti sebagai agama yang kekal. Jadi akan datang zaman orang kembali melihat kepada konten. Pada ketika itu tak ada agama yang tak lekang di hujan, orang kata ni. Apa lupa dah. Tak lapuk di panas. Tak lapuk di panas, tak lekang di hujan. Tak ada agama yang boleh bertahan melainkan Islam yang bersifat universal, yang terbuka. Dan pada ketika itu saya lihat bangsa yang memimpin Islam, wallahu a'lam, Arab bukan lagi jagonya. Mungkin Melayu lah pula giliran memimpin Islam. Jadi setakat ini dulu. Terima kasih kepada Tuan Muhammad. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita kira terakhir kepada Ustaz Abdullah. Ustaz, bila kita cakap tentang bangsa, kita bisa cakap pasal penyatuan bangsa. Ada disentuh Ustaz Abdullah sendiri, Ustaz Salman tadi, tentang kepentingannya penyatuan bangsa lah. Sikit sebanyak. Kalau kita lihat sekarang ni, penyatuan bangsa ini disebut-sebut, selalu disebut-sebut kan. Tapi dia macam lebih di atas kertas ataupun di seminar-seminar sahaja, dan tak banyak yang berlaku dari realiti masyarakat sekarang lah. Termasuklah negara-negara di Arab ini dan juga di Southeast Asia, Asia Tenggara.
Jadi kalau kita lihat dahulu zaman Khalifah Islamiyah, penyatuan ini telah pun berlaku. Maknanya ada sejarah menunjukkan penyatuan ini telah pun berlaku, di mana Khalifah Utsmaniyah dulu telah memerintah hampir terlalu banyak negara yang berbilang bangsa, yang berbilang etnik dan kaum. Jadi saya tanya Ustaz, apakah sebenarnya ingredient ataupun faktor-faktor yang membolehkan penyatuan bangsa ini berlaku? Sebenarnya Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cepat. Faktor-faktor ataupun ingredient untuk kita bersatu padu sebagai bangsa Islam, bangsa Islam, sebut sebagai bangsa Islam ataupun umat Islam. Saya teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bay'atum bil 'ainah wattabi'tum aznab al-baqar wa raditum biz-zara'ah wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhullan la yadhi'uha hatta taraji'u ila dinikum." Sekiranya kamu berurusan berjual beli, idza bay'atum bil 'ainah, dengan inah. Inah ni seakan-akan riba. Dia bukan riba, tapi dia seakan-akan riba. Wattabi'tum aznab al-baqar, dan kamu mengikut ekor-ekor lembu. Maksudnya kita terjemah macam mana? Kita proud dengan kita punya livestock. Wa raditum biz-zara'ah, dan kita reda dengan kita punya agriculture. Kita happy. Kita senang dengan kita punya agriculture. Wa taraktumul jihad, dan kamu meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uha hatta taraji'u ila dinikum. Dan kamu, apabila kamu melakukan perkara-perkara tadi, Allah akan menghinakan kamu, dan Allah tidak akan angkat kehinaan tersebut sehingga kamu kembali kepada agama kamu. Jadi ada ulama hadis menafsirkan, kerana ayat yang terakhir tadi ialah kamu meninggalkan jihad, maka sekiranya kamu tak patah balik berjihad, maka Allah tak akan angkat kehinaan. Itu salah satu pandangan. Tapi matan hadis tersebut berbunyi, apabila kamu tidak kembali kepada agama kamu, Allah akan menghinakan kamu dan Allah tidak akan angkat kehinaan tersebut. Jadi itu saja solusi yang kita ada. Macam mana Ustaz Salman kata, akan tiba satu masa bahawa manusia akan melihat perlu kepada agama ini. Apabila kita, mungkin generasi selepas kita, generasi selepas saya, anak saya Ustaz Salman mungkin dah muak apabila melihat dunia yang terlampau bejat, yang terlampau parah, dengan sistem yang pelbagai, dan akan timbul insya-Allah pada mereka satu urgensi untuk kembali kepada agama. Dan hari ini kita lihat, bisa kata revolusi di Timur Tengah lah, berapa ramai yang menyuarakan slogan untuk kembali kepada khilafah, untuk kembali kepada syariah, pemerintahan di bawah syariah. Kerana apa? Kerana tak tahan. Walaupun mereka tidak kenal apa itu syariah, walaupun mereka tidak kenal apa itu khilafah, tapi mereka tetaplah mahu kembali kepada agama. Ada satu hadis yang, ada satu hadis lagi, akan berlaku zaman nubuwah atas kamu selagi mana dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah menamatkannya apabila dia kehendaki. Kemudian berlaku zaman khilafah di atas manhaj nubuwah selama mana yang dikehendaki oleh Allah, kemudian ditamatkan apabila dikehendaki olehnya. Kemudian akan berlaku zaman pemerintahan beraja yang sangat kejam selama mana yang dikehendaki oleh Allah, kemudian akan ditamatkan apabila dikehendakinya. Kemudian akan berlaku zaman pemerintahan beraja yang maksud atas rakyatnya selama mana yang dikehendaki oleh Allah, kemudian akan ditamatkan apabila dikehendakinya. Kemudian akan berlaku zaman khilafah di atas manhaj nubuwah. Hadis riwayat Ahmad. Akan tiba akhir zaman nanti, pasti, satu pasti, Islam itu akan memerintah. Mungkin kita tak ada pilihan bahawa pemimpin akhir zaman adalah daripada golongan Quraisy, sebab Imam Mahdi adalah daripada golongan Quraisy, kan? Kita tak ada pilihan. Sebab itu benda profesi, satu benda yang dijamin oleh Allah dan disebut oleh Rasulullah. Maka pimpinan sebelumnya untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi, untuk memperjuangkan agama ini, boleh terdiri daripada apa sekali bangsa pun. Maka sekiranya kita tidak memahami agama ini dengan konteks yang sebenar-benar agama ini patut difahami, maka tidak ada penyatuan, tidak ada kesatuan atas dasar apa sekalipun, baik dari segi parti, kelompok, jemaah, apatah lagi bangsa. Jadi Allah alam harap menjawab soalan.
khair Ustaz. Jadi sebelum kita tutup majlis ni, saya nak buka kepada tuan-tuan, kalau ada soalan berikan kepada kedua-dua ahli panel kita, insya-Allah dipersilakan. Kita semua dah faham pun. Tak ada soalan, kena lewat. Jadi okeylah, insya-Allah. Rasa tak ada soalan tu lah. Tak ada kan? Tak ada soalan. Okey, rasa tak ada, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Abdullah dan Ustaz Salman dan berkongsi sikit banyak tentang ilmu, tentang bangsa ini. Jadi insya-Allah semoga kita semua dapat manfaat daripada pengisian pada malam ini. Jadi jazakallah khair. Saudara Adam, ada apa-apa nak Dewi Adam? InsyaAllah kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah surah Al-A'raf.